Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Enak minum air hangat, manis gula masih melekat. Assalamualaikum wahai sahabat, moga pagi penuh semangat. Selamat datang dan selamat bersua kembali dalam rancangan terbaik di pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa saya doakan kepada anda yang ada dalam kesempitan, kita sama-sama doakan dikurniakan keluasan, yang dalam kesengsaraan sama-sama kita doakan dikurniakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin pagi ini ramai yang mungkin tengah sibuk untuk ke tempat kerja, yang ada sedang menguruskan anak. Apa pun saya doakan semuanya dipermudahkan urusan. Baiklah, hari ini disebut tentang pertandingan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertandingan semakin hari semakin maju. Dan pertandingan ini bukan sahaja diminati oleh golongan kanak-kanak, bahkan orang dewasa pun hari ini turut minat untuk turut serta dalam pertandingan. Persoalannya ialah, adakah semua pertandingan kita boleh turut serta? Adakah semua pertandingan halal di sisi Islam? Adakah yang haram? Itulah yang akan kita bicarakan pada pagi ini dengan tajuk pertandingan alaf moden di bawah topik fiqh bersama dengan panel kita. Tak lain tak bukan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz punya janggut sebab tu boleh nampak Ustaz. Walaupun pakai penutup muka, masih lagi boleh nampak janggut Ustaz. Tapi saya pendek je, tu tak nampak tu. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang ada sebarang persoalan macam biasa, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan macam biasalah, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton menerusi Facebook, janganlah lupa buat 3S. Macam biasa, suka, like, yang kedua siapa, komen, dan yang ketiga kita kongsikan kepada seramai mungkin. Baiklah, jadi kita nak dengarkan dahulu apakah mukaddimah ataupun pengenalan berkenaan topik kita pada pagi ini, iaitu pertandingan alaf moden. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan da'iyah hakim, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah kita berbincang pada pagi ini tentang topik fiqh, hukum hakam lah. Jadi kita nak fokus kepada pertandingan. Dan pertandingan ini daripada dulu-dulu, daripada teka kacang, kan, daripada lumba lari, betul, sampai Ustaz. Sekarang ni kita secara online. Jadi online pun macam-macam jenis pun ada. Nanti insya-Allah nanti kita bincang secara jelaslah berkaitan dengan apa yang topik perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sebagai memukadimahkan perbincangan kita, sebenarnya pertandingan ni ada tak dalam bahasa Arab? Ada tak dalam Islam? Ada tak dalam syariah kita? Baik, secara asasnya kata Imam Ibn Manzur dan juga kata Imam Ibn Faris menyatakan bahawa asal perkataannya ialah sabaq, sabaqa. Kan, dan kita biasa dengar sabaqah ni kita jarang dengar, tapi kalau musabaqah biasa kita dengar. Itu selalu Ustaz. Itu biasa kita dengar kan. Jadi bila sebut tentang asal perkataan itu sabaqah, maksudnya pertandingan berlumba menuju tempat yang pertama ataupun saling mendahului antara peserta. Itu maksud yang dipanggil sebagai sabaqah ataupun musabaqah. Sebenarnya kalau kita panggil musabaqah qurratul qadam ataupun qurratil qadam, kan, pertandingan bola sepak. Nampak macam Islamik sikitlah. Sebab dia panggil musabaqah kan. Biasa kita kata musabaqah ni kepada pertandingan ataupun Quran kan, sebagainya. Jadi boleh kita katakan sebagai itu perkataan asal sabaqah ataupun musabaqah. Ataupun Imam Ibn Faris guna perkataan sibaq. Sibaq ni maksudnya ialah siapa yang nak mula-mula ataupun nak pergi mendapatkan tempat pertama ataupun menuju kepada tempat yang awal ataupun tempat yang teratas, maka yang tu dipanggil sebagai sabaqah ataupun sibaq ataupun musabaqah. Itulah asasnya pertandingan. Dan kemudian kalau kita tengok, pernah tak Nabi anjurkan pertandingan?
Pernahkah daripada sudut sejarah dan sirahnya ada pertandingan yang boleh kita katakan dalam sejarah ataupun dalam hukum dan sebagainya? Maka secara umumnya dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Saidina Abdullah ibn Umar, iaitulah beliau menyatakan bahawa sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khair allati qad udmirat. Iaitulah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan pertandingan lumba kuda. Lumba kuda yang mana kuda tu ialah qad unmirat. Qad unmirat ni maksudnya ialah kuda yang mana dia asalnya bagi makan cukup-cukup, lepas tu dibiarkan dia seolah-olah macam bagi kurus sikit. Itu memang teknik orang Arab dulu. Orang Arab dulu maksudnya dia bagi makan cukup-cukup, lepas tu dia macam peram sekejap kan. Biar sekejap seminggu ke macam tu, 2-3 minggu, maksudnya bagi makan lah tapi sikit, tak banyak macam mula-mula tu, dan kemudian dia seolah-olah macam bagi kekuatan pada kuda tu. Untuk berlumba dan sebagainya, maka dipanggil udmirat. Itu dia punya istilahnya. Maka Nabi SAW menganjurkan pertandingan kuda tu daripada mana ke mana, iaitulah daripada dipanggil sebagai Hafiyah, satu nama tempat lah, dan kemudian ke Thaniyatil Wada'. Pernah biasa dengar Thaniyatil Wada' kan? Thaniyatil Wada'. Maka Nabi menganjurkan, dan kemudian ada juga Nabi SAW menganjurkan perlumbaan kuda yang biasa. Yang biasa ni maksudnya bukan melalui teknik tadi. Biar je lah gemuk ke besar ke apa, masuk je pertandingan. Kan. Jadi menunjukkan bahawa benda tu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan daripada sudut hukum kita tengok, pertama sekali kalau kita melihat dalam contohnya kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, satu kitab yang sangat hebat. Kemudian disebut oleh Imam Ibn Qudamah, disebut oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, asal pertandingan ini telah disepakati oleh para fuqaha, para alim ulama fiqh, hukumnya adalah harus. Tetapi mesti dalam pertandingan itu ada beberapa perkara yang perlu dijaga. Sebab pertandingan ni yang paling dirisaukan ialah dia amat mirip dan dekat kepada judi. Betul. Kalau silap saja, maka dia akan jadi perkara yang membawa kepada hukum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu JAKIM dia ada garis panduan pertandingan hadiah, dikeluarkan pada tahun 2013, dan di situ diletakkan apakah kaedah-kaedah dan cara-caranya, dan termasuk mereka menyatakan pertama bebas pada judi, daripada hukum hakam yang diharamkan oleh syarak, kezaliman, penipuan. Ada juga kadang-kadang saja bayar bagi dia nak menang. Mak ayah pun kadang-kadang minta maaf sebut, ada tempat-tempat tertentu di sekolah dia saja buat bayaran bagi hadiah pada cikgu supaya cikgu menangkan anak dia dalam pertandingan. Itu pertandingan tu. Jadi di situlah kalau kita tengok bahawa sebenarnya ada beberapa perkara, dan juga tak boleh eksploitasi manusia, dan juga mengambil kita kata helah dan sebagainya. Maka itulah antara sebagai ringkasnya kita kata pertandingan diharuskan, dan di sana ada perkara yang perlu diperhati dan dijaga supaya tidak termasuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, saya tadi bila Ustaz mula-mula sebut tentang sabak, perkara pertama saya teringat kampung halaman saya Ustaz. Saya ni asal Sabak Bernam. Jadi mirip Sabak Bernam. Jadi itulah asal usul kepada perkataan musabaqah. Betul Ustaz? Betul. Baik. Jadi itu ilmu yang pertama yang boleh kita dapat pada pagi ini. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, dah dapat apa lagi? Kita kongsikan kepada sahabat kita yang lain. Baik. Ustaz, untuk soalan yang pertama pada pagi ini kita nak raikan dari sahabat kita, iaitu Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah ciri-ciri pertandingan alaf moden yang patuh syariah? Yang kedua, apakah pertandingan alaf moden ini suatu pertandingan yang menyehatkan dan memberi kebaikan pada generasi sekarang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Masripah Nur Jama'in. Saya syak Masripah orang Kedah Ustaz, sebab lambang padi digunakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Masripah. Satu persoalan tentang garis panduan ataupun daripada sudut hukum hakam syarak, apakah perkara yang perlu diperhatikan. Baik, yang pertama sekali bila kita nak buat pertandingan ataupun menyertai pertandingan, kita kena tengok terma dan syarat-syaratnya. Maka terma dan syarat-syarat ini di sana ada tak perkara yang boleh melanggar hukum hakam syarak? Contohnya kalau kita tengok dia punya, pertama sekali tengok kena bayar yuran. So bila bayar yuran tu, kemudian daripada yuran itu akan tak ada apa-apa yang contohnya dapat jersey ke, kalau main bola lah tak ada apa-apa, nasi lemak ke contohnya, tak ada. Maka memang bayar yuran untuk menyertai pertandingan. Katalah satu kepala RM20, ataupun kita kata main tu Beyblade yang gasing budak-budak dulu itu ada pertandingan. Musim PKP banyak pertandingan tu. Betul. Banyak sekolah buat apa, tapi nak masuk satu kepala RM3. Jadi kita nak kena tengok yang RM3 ni untuk apa bayar ni.
Kalau daripada sudut hadiah, dia adalah semata-mata untuk hadiah tempat pertama, kedua, ketiga, tapi yang lain tu tak dapat hadiah, yang pemenang je dapat hadiah. Tapi dia dah hangus RM3 tadi sebab bayar nak masuk. Jadi dia kalah. Maka di situ terdapat unsur judi. Yang tu nanti kita akan detailkan panjang. Maka yang pertama, tengok pada terma dan juga syarat-syarat dia. Yang kedua, kita nak kena tengok kepada daripada sudut apa yang disebutkan oleh garis panduan pertandingan JAKIM 2013. Mereka kata yang kedua ialah kita kena tengok bahawa peserta yang masuk itu jangan terlalu fanatik. Terlalu taksub. Kan? Sebab biasa main game ni dia akan datang satu, ataupun online ataupun apa, dia akan datang satu perasaan yang mana nak main. Kalau tak apa, yang nak main lagi kan. Jadi jangan terlalu taksub. Dan kemudian yang ketiga, jangan sampai melalaikan daripada urusan kewajipan seorang Muslim lah, seperti mana solat dan sebagainya. Jangan sampai dilalaikan dengan sebab bermain game yang kita sebutkan tadi. Dan sebenarnya kalau kita pergi secara dasar, game ni dah ada macam-macam. Ada dalam bentuk fizikal, memang kita kena main futsal, kena main golf kan, kena macam-macam lah. Itu satu. Yang kedua, ada yang berbentuk contohnya kita kata sebagai akal saja. Kita pakai kita punya kebijaksanaan saja. So nak tengok, nak apa, nak nilai. Kalau main catur tu lama duduk tu, nak jalan mana ni contohnya kan. Kemudian juga permainan-permainan yang lain. Kemudian yang ketiga, ada yang berbentuk nasib semata-mata. Kita teka je macam tu, tunggu je. Tak payah nak pergi sepak, tak payah nak apa dan sebagainya, tengok je kan. Jadi ada pelbagai bentuk dan ada pelbagai jenis. Jadi daripada sini kita tengok terma dia, syarat-syarat dia, kemudian juga dia punya daripada sudut jangan melalaikan kita dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat juga, kita nak pastikan bahawa apakah sebenarnya secara jelas kontrak, hadiah yang ditawarkan dan sebagainya, bagi jelas. Kan maksud kontrak ni di sini ialah berapa yang masuk ni nak kena buat apa. Kan. Kemudian jelasnya umurnya berapa, sekian-sekian berapa, dia punya syarat-syarat penyertaan pertandingannya bagaimana. Jadi yang tu juga kita kena perhatikan, kena tengok, dan sampai hadiah pun kita kena tengok. Bukan tengok hadiah tu dapat berapa, bukan. Tapi jelas hadiah tu. Tapi kita masuk pertandingan akan dapat hadiah. Tak tahu hadiah apa, tapi akan dapat hadiah lah. Tak boleh, sebab ni orang masuk ni memang untuk dapatkan hadiah, dan hadiah kena jelas. Kemudian juga daripada sudut yuran, daripada sudut apa, maka sebenarnya banyaklah tentang perkara daripada sudut syarak yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian daripada kesan untuk generasi akan datang dan sebagainya, kalau dia berbentuk secara fizikal, maka dia boleh pergi kepada sukan. Kan, maksudnya memanah dan sebagainya. Tapi kalau pergi kepada secara online, dan online ni pun banyak kategori dia. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia main dalam istilah dipanggil apa, daun apa, lentruk. Kan ada lambang dan sebagainya. Jadi dia dah jadikan sebagai bentuk online. Dan bentuk online ni adalah dipanggil sebagai poker lah, 25 apa semua sekian-sekian. Kemudian ada jenis yang sebagai goldfish, kan, macam-macam jenis. Jadi semua perkara tu, kalau dia ada melibatkan unsur-unsur yang kita panggil sebagai pertandingan yang mana ada pertaruhan, mungkin kena bayar sikit ke, ataupun juga daripada sudut lainnya dia tak kena bayar, dia akan bagi token. Jadi kita akan berlumba untuk dapatkan token tu, dan kemudian mungkin cash kan ke apa ke, akan dapat hadiah ataupun wang tunai dan sebagainya lah. Jadi itu juga kita nak kena perhatikan, sebab generasi akan datang ni, dia akan, kita kata apa, ada orang dia main bola tapi main PlayStation. Faham. Yang tu je permainan kan. Tapi kalau daripada sudut dia punya kepakaran, memang pakar. Cuma kita kata dia dah ada satu unsur, kalau tak di canang ataupun kalau tak dibentuk secara baik, dia akan pergi kepada perkara yang memudaratkan. Maksudnya apa, tentang persaudaraan, tentang alam sekitar dan sebagainya. Maka itu juga antara perkara yang perlu dititik beratkan. Jadi generasi ni untuk main apa kita kata pertandingan ataupun apa berkait dengan alam moden, ada waktunya, ada susunannya, dan bukan juga kita kata satu perkara yang tak ada ya dalam bentuk fizikal. Padahal fizikal tu yang asalnya. Nak pertandingan, nak sukan, nak sebagainya. Maka itu dia punya konsep dia. Baik Ustaz. Jadi 4 ciri perlu kita lihat. Yang pertama, lihat terma dan syarat. Yang kedua, jangan terlalu taksub. Yang ketiga, kita melakukan ataupun jangan sampai melalaikan. Dan yang keempat, lihatlah kontrak. Jadi jikalau 4 ini sudah cukup sempurna, maka masuklah pertandingan. Baiklah, kita rehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, selaku moderator anda, dan juga panel kita pada pagi ini, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Tadi pada permulaan kita bincangkan tentang maksud kepada pertandingan dan juga ciri-ciri pertandingan sebelum kita nak memasukinya. Dan sekarang Ustaz, tadi pada permulaan juga Ustaz ada sebutkan yang bila sebut tentang pertandingan selalu dikaitkan dengan judi Ustaz. Jadi apakah yang tanda-tanda untuk kita kenal pasti judi dalam pertandingan? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, asalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90, Allah menyatakan tentang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah sebut arah judi, bertenun nasib dengan anak panah, dan kemudian memberi makan bahala adalah perbuatan yang amat jijik, kotor. Maka hendaklah kamu jauhi, dan mudah-mudahan dengan sebab itu kamu termasuk di kalangan orang yang keberuntungan ataupun orang yang berjaya. Baik, jadi Allah highlight perkataan itu maisir, judi. Dalam bahasa Arab ni ada maisir, ada qimar. Jadi qimar ini juga masuk judi, maisir juga masuk judi. Dan yang paling mirip ataupun paling dekat apa yang Allah sebutkan tentang judi ni adalah berlaku dalam pertandingan. Baik, macam mana? Situasinya banyak boleh berlaku. Yang pertama sekali, iaitulah bila mana peserta, katalah Da'i Hakim buat satu pertandingan. Pertandingan futsal contohnya kan. Baik, jadi bila buat pertandingan tu sponsor tak ada. Kan tak ada apa-apalah untuk nak jadi hadiah. Jadi kita buat macam ni, kita ambil daripada yuran peserta. So yuran peserta setiap kali yang nak masuk tu RM50 satu kumpulan, ataupun RM100 ataupun RM70. Katalah semua tu ada lebih kurang dalam, tak banyak lah, dalam kita katalah 20 kumpulan. Jadi 2 darab 5 dah lebih kurang dapat RM1,000. Kan, jadi RM1,000 ni Da'i Hakim pun letaklah cukup-cukup. Tempat pertama 200 ataupun 300, kan, tempat kedua 200, tempat satu sekian-sekian, lepas tu tempat yang ke-3 sampai ke-10 tak ada apa-apa dapat. Baik, di situlah judi. Kerana judi ni dia boleh berlaku daripada sudut dua perkara. Pertama, dia ada sumbangan fizikal dan mental. Fizikal dan mental ni maksudnya dia bayar yuran, kemudian dia kena bertaruh, dia kena bertanding ataupun dia kena mengeluarkan kudrat dia untuk menang dalam pertandingan seperti mana futsal tadi. Maka kalau dalam situasi yang itu, maka sepakat di dalam para ulama, tak sebutlah main futsal, tapi sebut pertandingan lah. Maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan bahawa itu adalah judi yang jelas nyata yang diharamkan oleh syarak. Ini juga disebut oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia 2004, disebut juga oleh pengawasan syariah audit IOFI, pengawasan Islam yang sangat hebat bertaraf antarabangsa, dan kemudian juga disebut oleh ulama-ulama terdahulu dan kesatuan ulama fiqh sedunia. Jadi ini antara pertandingan yang biasa dibuat. Dan ini peringkat masjid, peringkat sekolah. Kan, ni pertandingan apa? Ada pertandingan ni, jadi mintalah daripada ibu bapa yuran RM5 satu kepala, anak dia nak masuk. Maka kalau itu adalah bukan daripada duit PIBG ke, sponsor ke apa, maka yang tu akan termasuk daripada judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya senang je, nak tahu judi ke tak? Masuk pertandingan, kena yuran, daripada duit yuran tu akan pergi hadiah tempat pertama, kedua, ketiga. Maka di situ cara pertama kita nak tahu benda tu adalah judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada pula bentuk judi ni dia penawaran daripada sebelah pihak. Contoh macam ni, saya dengan Da'i Hakim sajalah hari-hari Ahad kan. Tak ada apa nak buat. Jadi malam ni kita main badminton, jom. Badminton pula Okey. Nampak? Kemudian kita nak buat macam mana? Ginilah. Saya cabar kepada Da'i Hakim. Dan Da'i Hakim setuju, siapa yang kalah dia kena belanja kat mamak. Siapa kalah kena belanja kat mamak, kan? Ataupun bayar kod. Sebab kalah tak banyak pun, dalam RM20 macam tu lah. Maka di situ juga termasuk dalam judi. Itu pun judi? Itu pun judi. Kerana apa? Kerana saya mensyaratkan Da'i terima, dan Da'i pula mensyaratkan kalau Da'i yang menang, maka pada waktu tu saya pula yang kena bayar kod tu. Maka ada dua-dua keserasian, dua-dua setuju dengan syarat tu, maka itu adalah judi. Ini disebut oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, disebut oleh Imam Al-Kasani dalam Bada'is Sana'id, dan para ulama kebanyakannya menyatakan demikian. Jadi walaupun nampak tadi bukan duit kan, nampak tadi belajar makan malam kan, TOS kan, jadi tetap juga termasuk dalam judi. Situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, bila mana ada sumbangan tu, dia sumbangan tu macam mana? Contoh gini, sebahagian peserta dia bayar, dan sebahagian lagi kita kata dia kata hadiah. Contoh macam mana? Katalah contoh yuran RM10 je. Tapi tengok persatuan pun macam nak runtuh je kan. Contohnya kan. Ini hidup segan mati tak mau kan. Bagilah sikit lah, lebih lah. Bagilah RM20 contohnya kan. Ini RM10 untuk yuran, RM20 untuk sekian-sekian. Jadi ada orang bagi, ada orang tak bagi.
maka di situ para ulama kebanyakannya iaitulah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, kesepakatan mereka bertiga ni termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyatakan masih tidak bebas daripada unsur judi. Allah. Kan, jadi ini kita kata antara perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Dan yang paling saya nak tekankan, apa saja pertandingan yang kita masuk, memancing ke, menyepak bola kan, ataupun apa, memerlukan kepada kita punya fikiran semata-mata, tapi kena ada yuran. Daripada duit yuran itulah yang kita akan dapat tempat hadiah. Dan dia kenapa boleh jadi judi? Kerana kita telah menzalimi orang lain. Orang yang masuk tu duit dia hangus, tak dapat apa-apa. Dan yang menang tu, yang pandai tu, dia akan dapat. Maka duit tu akan beralih secara zalim lah sebenarnya. Secara tak sepatut syariah pergi kepada orang. Dan ini Allah sebut dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang beriman, jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Antaranya apa? Antaranya judi tadi tu. Nampak macam cantik, nampak macam molek, tapi itulah hakikat judi yang disebutkan oleh fatwa para ulama, seperti mana nama-nama dan juga badan fatwa yang saya sebutkan tadi. Wallahualam. Saya yakin Ustaz, 3 keadaan yang Ustaz sebutkan tadi kena dengan semua orang hari ini. Sebab itu hari ini kena hati-hati sebab ada unsur penindasan. Macam Ustaz kata, nampak macam baik, belanja kan, belanja makan, benda baik, rupanya ada unsur judi. Okey Ustaz, bila kita dah tahu dah masuk pertandingan ni judi, masuk pertandingan ni melibatkan judi, bagaimana cara kita nak elakkan Ustaz untuk termasuk dalam pertandingan judi tu? Silakan Ustaz. Itu bagus tu kan. Jadi kita kata semua judi ni kan. Jadi macam mana? Okey, yang pertama sekali, kalau kita buat pertandingan, pihak penganjur sama ada pertandingan tu internet ke online, dia sama je sebenarnya. Kalau online sekalipun kena bayar. Kan, daripada duit tu, daripada duit bayaran yuran itu, walaupun kadang-kadang tak nama yuran, nama derma. Macam mana? Contoh gini, saya suka kaitkan dengan masjid ni kan. Contohnya masjid, dia buat satu tabung. Jadi tabung ni dipanggil tabung infak. Jadi tabung infak ni macam mana? Tabung infak ni dia sebenarnya dia adalah bayar yuran untuk pergi umrah. Contohnya nanti hujung bulan kita akan buat cabutan. Contohlah cabutan dan nama terpilih tu mungkin 2 nama akan pergi umrah. Okey, tapi kita kena infak RM10. Walaupun namanya infak, tapi itu adalah yuran yang kita masuk untuk buat satu tekaan pada apa-apalah yang dilakukan oleh masjid ke ataupun apa, maka sebenarnya atas nama infak itu dia macam keliru dah. Sebenarnya dia tetap dikira sebagai yuran. Sebab tak boleh. Kalau dia tak sumbang, dia boleh teka ke tak? Mesti tak boleh teka. Dia kena sumbang. Jadi itulah dipanggil sebagai yuran penyertaan sebenarnya, walaupun namanya infak. Jadi kita kata dalam konteks masa sekarang, macam mana cara untuk kita nak pastikan pertandingan itu patuh syariah ataupun halal? Yang pertama, kalau boleh dapatkan sponsor pihak ketiga. Contoh saya dengan Da'i nak buat pertandingan futsal atau pertandingan mancing ke, pertandingan apa lagi pertandingan yang ada, banyaklah kan, macam-macam pertandingan. Jadi kita ni bajet pun tak ada, tak apa, kita mohon bajet ke pada persatuan ke apa, sponsor. Maka bila sponsor pada waktu tu, hadiah adalah pihak ketiga. Yuran kena juga. Yuran katalah contohnya RM10 ke, tapi yang tu untuk apa? Ada sikit nasi lemak, ada sikit lah medal ke apa, bolehlah RM10 tu. Yang tu semua orang akan dapat. Semua orang akan jadi hadiah kenang-kenangan kan? Tapi yang hadiah daripada mana? Hadiah betul-betul daripada sponsor. Maka hukumnya harus. Yang tu disepakati oleh semua para ulama, termasuklah Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, dan disebut juga Akademik OIC dan juga Persatuan ataupun kita kata Majlis Fatwa Kebangsaan 2004 dan juga JAKIM 2013 menyatakan ia adalah hukumnya diharuskan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau cabar tu daripada sebelah pihak saja. Contohnya macam ni. Katalah saya nak buat satu pertandingan ataupun saya nak bermain, contoh apa lagi pertandingan main kita bowling Ustaz. Main bowling. Okey, buat main bowling. Jadi saya kata macam ni. Saya kata kat Dayang, kalau kamu menang, saya akan bagi kamu hadiah RM50. Tapi kalau kamu kalah, kamu tak perlu bayar apa-apa. Nampak? Dia ada dua situasi tu kan. Maksudnya kalau kamu menang, saya cabar. Kalau kamu menang, saya bagi RM50. Tapi kalau kamu kalah, tak perlu bayar apa-apa. Daripada sebelah pihak saja. Bukan setuju dua belah pihak macam situasi yang tadi. Maka yang tu hukumnya adalah diharuskan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Rakanah dalam riwayat Abu Daud, yang mana Abu Rakanah ni seorang Quraisy, walaupun hadis ni ada perbincangan status yang di kalangan para ulama, yang mana dia mencabar Nabi untuk bergusti dengan Nabi. So, wahai Rasulullah, jom kita bergusti. Kan? Jadi bila bergusti tu, dia kata, wahai Rasulullah, kalau kamu menang, aku akan bagi berapa ekor kambing? Dan Nabi tak kata nak bagi kalau Nabi kalah ke apa, tak ada. Dia kata kalau Nabi menang. Baik, maka pada waktu Nabi menyahut seruan itu dan kemudian alhamdulillah Nabi menang. Maka Abu Rakanah terpaksa memberi berapa ekor kambing kepada Nabi. Maksudnya kalau daripada sebelah pihak tanpa ada sahutan, maksudnya kerugian daripada satu pihak yang lain, maka yang itu hukumnya adalah diharuskan. Ada satu konsep lagi, yang ni biasanya
yang tak ada bajet. Tak ada bajet. Macam mana Ustaz? Tak ada bajet tu. Contohnya, duit persatuan tak ada, apa tak ada, sponsor tak ada. Macam mana kita nak buat? Baik, di sini dipanggil konsep ini dipanggil muhallil. Muhallil. Apa dia punya dasarnya? Dasarnya hadis riwayat daripada Sa'id Ibn Musayyib ataupun Musayyab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi SAW bersabda, "Man adkhala farsain." Siapa yang mana memasukkan dalam pertandingannya 2 ekor kuda dan kuda itu berbayar. Dan kemudian sesiapa yang mana memasukkan dalam pertandingan sama seekor kuda dan kuda itu tidak berbayar, maka dia bukan lagi qimar, dia bukan lagi termasuk dalam judi. Walaupun kata Imam Ibn Abi Hatim, kita kena tahu hujah lah. Kata hadis ni tak berapa kukuh, tak berapa kuat daripada sudut riwayat, dan begitu juga ada sandaran daripada Abdullah bin Umar. Maksudnya konsep muhallil ni ada dalam fiqh, ada perbincangan, dan sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Ibn Qudamah, ada beberapa cara. Pertama sekali, yang nak masuk tu, katalah 3 orang. Maka 2 orang kena bayar, seorang tu tak perlu bayar. Faham? Maksudnya konsep dia muhallil. Jadi macam mana pula nak kata macam tu? Sebab berdasarkan hadis tadi, dia 1/3 tak perlu bayar. Jadi 2/3 saja yang perlu bayar yuran. Sebab ni memang nak guna daripada duit yuran. Okey, jadi tu macam mana? Okey, ada setengah orang tak adil lah macam tu, ada yang bayar, dia tak bayar. Jadi macam ni, kita libatkan contohnya anak-anak yatim, kita libatkan NGO ataupun apa-apa yang tak perlu mereka bayar. Maksud kita seolah-olah macam sponsor mereka masuk. Jadi, tapi kena syarat yang kedua, mereka ni ada kekuatan fizikal mental untuk menang. Kalau contohnya masuk umur belum memayis, kita duk lawan dengan dia, yang itu satu penindasan, maka yang itu tetap jadi judi. Jadi dia pun ada peluang untuk menang, dan kemudian selepas 1/3 ada peluang untuk menang, dan kemudian juga tidak ada unsur-unsur penipuan pada pertandingan itu. Maksudnya ginilah, katalah kita buat pertandingan, bajet tak ada, duit tak ada duit kita kata yuran semata-mata, maka daripada 10 kumpulan tu, 3 kumpulan dia masuk secara percuma, 7 kumpulan lagi masuk secara berbayar. Ini konsep muhallil yang dibenarkan oleh Imam Nawawi, dibenarkan oleh Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama yang lain. Jadi senang cerita, bila tak ada bajet, tak ada duit yang cukup, tak ada sponsor, kita buat macam tu. Itu konsep dia, wallahualam. Tetap boleh buat pertandingan Ustaz ya. Okey Ustaz, ada dulu orang kata dulu ni Ustaz, pak cik ni dulu tak tahulah tentang pertandingan yang ada judi haram dan halal sebagainya. Jadi bila pak cik dah dengar Ustaz Mustafa cakap, baru pak cik tahu, dan pak cik pun rasa nak taubat. Jadi bagaimana cara taubat yang betul Ustaz, kalau dulu kita pernah terlibat? Baik, kita sebut tentang judi ni, dia melibatkan taubat harta. Betul. Jadi ramai orang kadang-kadang terkeliru, taubat harta ni tak perlu buat apa-apa, melainkan kita cukup solat kan untuk istighfar dan sebagainya. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat harta ni dia ada 4 syarat. 4 syarat. Kan. Yang pertama sekali dia menyesal, betul-betul menyesal. Yang kedua ditinggalkan. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi balik perbuatan judi tu ataupun pertandingan tadi tu. Dan yang keempat ialah apa dia? Yang keempat, dia itu dalam keadaan perlu memulangkan ataupun kita kata pulang baliklah kepada hak ataupun orang-orang yang diambil tadi tu. Maksudnya kalau kata pertandingan saya dengan Da'i Hakim tadi RM50 kan, saya menang kan, sebab kita main badminton contohnya, jadi RM50 tu saya kena pulang balik pada Da'i Hakim. Dan kemudian para ulama, antara Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam syarah Sahih Muslim, ketika mana ada satu hadis, kata Nabi SAW, man qala li sahibih ta'al fa uqammiruk fa litasaddaq. Siapa yang mana dia ajak kawan dia berjudi, bergurau je, jom kita berjudi, ataupun jom masuk pertandingan ada unsur judi, contohnya kan, maka hendaklah dia bersedekah. Maka kata Imam Nawawi, kata Imam Khattabi dan sebahagian para ulama yang lain, bersedekah di sini dia tak ditentukan jumlah, tetapi dia bersedekah, kata Imam Ahmad ataupun Imam Ibn Qudamah, dia bersedekah dengan nilai yang dia nak ajak berjudi tu. Faham? Contohnya katalah RM20 nak masuk pertandingan ke apa, maka RM20 tu dia kena bersedekah. Itu sebagai kafarah, sebagai denda yang dia kena bayar ketika mana dia nak bertaubat. Tapi dia tak wajib. Hukumnya adalah sunat, dan itu antara pandangan terbaik disebut oleh mazhab kita, antara disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Okey, jadi itu 4 cara yang boleh kita lakukan untuk bertaubat. Jadi kepada anda, kongsikan dalam ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 supaya orang lain pun tahu cara nak bertaubat. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan terima kasih juga kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami. Pada pagi ini kita bicarakan tentang pertandingan alaf moden bersama dengan guru kita Ustaz Mustafar Muhammad Suki, dan terima kasih juga kepada anda yang telah melakukan perkongsian. Okey Ustaz, tadi sebelum kita rehat, kita ada bicarakan tentang antara cara untuk kita bertaubat ialah pulangkan kembali barang yang kita dapat. Contoh kalau duit lah. Tapi kalau barang tu macam contoh kereta ke, motosikal ke, tapi dah terlibat dengan kemalangan. Jadi bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pengurusan berkait dengan benda yang dah berlaku, kan. Jadi kalau kita tengok daripada sudut hukum asalnya, kalau tengok kepada Majlis Fatwa 2007, Majlis Fatwa Kebangsaan bila berbincang tentang apa? Bincang tentang isu kita ni ambil duit orang. Jadi bila dah ambil duit orang tu, kita dah pertama sekali kita daripada sudut asalnya kena pulangkan dalam bentuk wang lah. Kalau tak jumpa orang tu, kena cari ahli waris dia. Dan kalau tak jumpa, kita kena pulangkan dalam bentuk duit ke Baitumal ataupun saluran-saluran yang sepatutnya. Maka kalau kita tengok tadi, kita masuk satu cabutan bertuah, kan. Kemudian cabutan bertuah tu ada yuran lah. Yuran ni boleh jadi contohnya SMS. So 50 sen. Ni zaman dulu-dulu kalau tengok ada 5 digit kan. 4 hantarkan nak menang skuter. Nampak? Nak menang skuter, hantarkan kepada nombor 5433. Letak di bawah itu caption ataupun apa-apalah. Saya nak menang skuter ke apa kan. Jadi kita pun hantar 50 sen lah. Tapi jadi RM1 contohnya. Ataupun paling minimum 50 sen. Okey, 50 sen tu sebenarnya dia dah berpakat dah. Yang hantar tu ribu orang, ratus ribu orang. Skuter tu 4,000 je contohnya. Jadi hantar-hantar tu, jadi syarikat telco dapat sikit, orang ni dapat sikit. Jadi daripada 50 sen tu, kata contohnya dapatlah 10,000. Jadi kalau 10,000 kita collect daripada duit SMS, kita hanya keluarkan 4,000, kan untung tu. Betul. Maka di situlah kita pun dapat hadiah tu kan. Jadi kita sekarang ni dah menaniai orang lain, sebab orang lain pun 50 sen dia rugi, 50 sen rugi, 50 sen rugi, 50 sen rugi. Jadi macam mana cara bertaubatnya? Baik. Yang pertama sekali, nak kereta dah lah, suspension pun dah teruk dah. Langgar bonggol pun tercabut tayar contohnya kan. Jadi dah lama dah. Okey, perkara pertama kita kena buat ialah kita bersedekah tadi tu dengan sekadarnya, dengan nilai ringgit kita berapa yang kita mampu. Kalau nak kata nilai harga kereta pada waktu tu 30,000 banyak sangat tu kan. Ataupun nilai skuter 4,000 maka banyak. Jadi kita bersedekah, dan itu antara rangka kita bertaubat. Dan ini disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, menunjukkan bahawa sebenarnya kita kena perbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Maksudnya bersedekah, iaitulah apa dia? Tamhuha, kata Nabi. Dia akan memadamkan khati'ah ataupun kita kata dosa-dosa yang lepas-lepas. Jadi yang pertama, kita kena bersedekah sebanyaknya yang kita mampu dengan niat untuk kita nak keluar ataupun membebaskan diri kita daripada dosa terlibat dengan judi yang dulu-dulu tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita betul-betul tahu nilai tu, kita dengan kawan-kawan kita, tak ramai pun 10 orang. Jadi yang tu kita kena pulang betul nilai ringgit tu. Okey. Katalah contohnya kita bertaruh ni, tapi kita dapat contohnya hamper, contohnya kita kata basikal. Hari ni orang main basikal, pertandingan basikal. Contoh, pertandingan juga tu. Jadi main basikal ke apa, dapatlah basikal harga 1,000 lebih contohnya. Dia punya tak full spec lah. Standard lah, biasa lah kan. Jadi dapatlah harga 1,000 lebih, bolehlah kayuh ke mana-mana kan. Tapi yang tu berapa orang? 20 orang cabutan bertuah. Jadi yang tu sebenarnya basikal tu macam mana? Okey, basikal tu biarkan boleh, tapi duit tu kita kena pulangkan balik sebab kita dah termasuk dalam menzalimi orang lain yang masuk dalam pertandingan ni. Itu konsep yang disebut oleh para ulama. Tidak ada siapa pun yang menyatakan bahawa perlu taubat je lah atas sejadah, tak apa kan. Istighfar je lah, dah. Dia kena pulangkan sebab dia dosa melibatkan harta. Wallahualam. Okey, jadi antara yang perlu kita perbanyakkan ialah bersedekah. Betul kan Ustaz? Betul. Okey Ustaz. Dia sebut juga tentang pertandingan. Kalau kita lihat hari ini, ramai di kalangan kita lah buat pertandingan dalam masjid Ustaz. Jadi adakah boleh atau bagaimana? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, memang ada hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang Nabi SAW menganjurkan pertandingan bermain pedang. Kan daripada golongan Habsyah. Habsyah ni Habsyi Utopia lah, maksud berkulit hitam. Maka Nabi bagi kedudukan dan tempat mereka. Waktu tu Sayyidina Umar marah. Ni kenapa buat pertandingan ni kan? Jadi Sayyidina Umar ni dia nak bantah je kan. Jadi dia tanya tu, dan kemudian pada waktu tu mereka bermain, dan kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lain, Sayyidatina Aisyah suka tengok pertandingan tu kan. Maksud Sayyidatina Aisyah sendiri menyaksikan pertandingan orang Habsyah bermain pedang di dalam masjid. Okey, persoalan dia sekarang, berdasarkan hadis tu, maka boleh ke kita buat pertandingan ataupun apa-apa? Baik, kita kena gabungkan hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, inna kullakum mudaji rabbah. Sesungguhnya
kamu semua dalam masjid ni sedang mengagungkan ataupun beribadah kepada Tuhannya. Kemudian kata Nabi SAW kepada dia, wala yarfa' ba'da ala ba'd, jangan kamu mengangkat meninggikan suara fi qiraah atau fi salah, sama ada suara itu untuk baca Quran ataupun dalam solat kamu kuatkan suara, kerana dia mengganggu, iaitu ganggu siapa? Ganggu jemaah-jemaah yang lain. Habis macam mana ni? Yang ni main pedang. Yang ni Nabi kata jangan buat bising dalam masjid. Baik, di sini kita akan tengok bahawa kata para ulama dan pensyarah hadis yang berkaitan dengan hadis pertama tadi, sebenarnya yang Nabi buat tu ialah berbentuk persediaan peperangan. Dia ada bentuk sukan fizikal yang betul-betul sebenarnya dia macam strategi peperangan lah. Maksud macam mana nak main ketangkasan dan sebagainya. Maka sebab tu dibenarkan. Jadi kalau contoh kita main, sebab saya ada jumpa masjid yang buat pingpong. Ada budak-budak datang semua main pingpong, tapi bukanlah dekat tok imam tu. Yang itu masalah lah kan. Yang ni yang mana? Tepi sikit. Di tepi sikit, bukan di dalam ruang solat utama, tapi di tepi birai lah, tepi tu. Tapi masih ada ruang solat lagi kat situ. Maka yang itu kalau kita tengok pada hadis yang asal, dan ini juga kalau tengok di luar negara, memang mereka nak tarik kanak-kanak kecil apa semua ni, bahkan untuk imam sekali main pingpong lepas habis solat. Lepas habis solat lah. Yalah, betul. Jadi dia pun main apa semua, maka menunjukkan bahawa dia adalah satu uslub dakwah yang Nabi gunakan, menunjukkan kehebatan Islam dan sebagainya. Maka masjid sebenarnya boleh, tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Tapi kalau paling terbaik kita ikutkan berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi, ialah apa dia? Kita ada ruang tertentu. Bukan di dalam masjid ruang solat utama. Sebab memang kita nak tarik budak-budak kan, buatlah padang futsal, buat apa, nak tarik orang ramai, dan khususnya golongan remaja untuk kita adakan mereka ni, dan supaya mereka hadir ke masjid. Itu satu. Yang kedua, dia main berbentuk alaf moden ni. Dia tak main futsal, dia main game dalam masjid. Kan main game. Ada 3-4 orang, jom kita main game ke apa benda semua dalam masjid. TV masjid guna TV masjid pula kan. Jadi di situ juga kita kata tengok kepada ruang dan keadaannya. Maka kalau di sana adalah untuk dakwah, penarikan dan sebagainya, tidak mengganggu urusan jemaah-jemaah yang lain. Ni kan tengah iktikaf 10 malam terakhir, waktu tu lah main game. Yang tu tak kenalah. Jadi kita tengok keadaan, sebab dua-dua hadis tu nampak ada yang membenarkan dan ada yang tak membenarkan. Jadi kena tengok daripada sudut bagaimana kita berinteraksi dengan keadaan, tempat dan masa itu. Jadi AJK kena bijaksana Ustaz. Dan kalau kita lihat masjid pun hari ini sudah mempunyai dewan seberguna. Jadi boleh melakukan pertandingan dalam dewan tersebut. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Rahimah Saud bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Da'i dan warga tanyalah Ustaz yang bertugas. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi lantas menjejaskan ketulinan pertandingan dan banyak memalsukan keputusan pertandingan alaf moden? Terima kasih Ustaz Mustafa dan Da'i Hakim. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga kepada Rahimah Saud, dan terima kasih atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Yang ni kepada pengadil-pengadil. Kan? Jadi nama pun adil. Betul. Jadi kenalah adil kan. Baik, yang pertama sekali daripada sudut adil, amanah dan juga ketelusan. Maka pada waktu itu kalau tengok apa disebut oleh JAKIM ataupun dia punya garis panduan pertandingan 2013, yang pertama sekali mestilah hakim itu tidak ada conflict of interest. Maksudnya ada dia punya ni anak saudara aku ni. Kan, bagilah grup dia menang. Kan ni sekian-sekian, ataupun hakim pula saling ambil sikit ni. Bagi tusan 90 ke, bagi menang saya punya anak lah kan. Jadi kita kata ataupun anak saudara, maka pada waktu itu tidak ada keadilan, ketelusan, maka tak perlu buat pertandingan tu. Kerana di situ telah pun ada satu unsur-unsur kezaliman, penipuan dan juga unsur-unsur tidak amanah, yang mana pertandingan ni kita nak eratkan silaturahim, kita banyak perkara manfaat kebaikan sebenarnya. Sebab tu Islam membenarkan pertandingan, tetapi telah dimanipulasi, guna eksploitasi manusia dan sebagainya. Maka yang itu yang pertama yang kita perlu ada seorang hakim atau nak mendai hakim betul kan, ataupun seorang pengadil. Maka dia perlu kepada ketelusan dan juga keadilan dan amanah. Baik, itu pertama. Yang kedua, dia tak boleh buat pertandingan, dia bukan cabutan bertuah tapi pertandingan. Kita pilih secara rawak cabutan bertuah je lah siapa yang menang ni. Contoh macam ni, buat pertandingan futsal kan, buat pertandingan futsal, maka buat tak apa, mereka bertanding apa semua, tapi kita letak satu tabung ke apa, balang ke apa, kita buat cabutan bertuah je. Nanti siapa menang kira nasib lah. Macam tu pula. Macam tu pula. Ada orang buat? Yes, ada. Sebab tu garis panduan JAKIM sebut yang tu. Yang kedua. Maka kita kata sebenarnya yang tu tak dibenarkan. Sebab ini bukan cabutan bertuah. Yang ini ialah pertandingan. Maka ada beza pertandingan dengan cabutan bertuah. Betul. Maka jangan dicampur adukkan. Yang pertandingan kena diukur secara fizikal, mental, ketangkasan mereka bermain. Berapa gol menang ke dan sebagainya. Tapi kalau cabutan bertuah ni dia berdasarkan nasib. Kan itu nanti kita bincang lagi panjang. Cabutan bertuah ni pun ada satu benda bank dah buat.
Kan online dah buat, syarikat buat, makan malam, buffet, macam-macam lah. Ada cabutan butuh. Itu cerita lain. Okey, tapi di sini kita nak sebut bahawa sebenarnya mesti tidak boleh ada cabutan secara rawak sebab itu adalah pertandingan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau contoh pertandingan itu ada seri lah, 0-0 ke, contoh kan 1-1 ke, maka dia perlu diadili ataupun dilakukan dengan cara paling terbaik. Ni biasanya bola, ada penalti, ada apa macam-macam lah. Jadi kita kata itu sebenarnya pengurusan yang syariah ataupun fiqah membenarkan, tapi macam mana cara kita nak buat supaya semua tu dapat keadilan. Supaya contohnya peserta akhir yang mara ke peringkat akhir ada 3 contohnya. Jadi bila main-main 3-3 seri contohnya. Jadi macam mana nak buat? Jadi kita kata itu juga memerlukan kepada kebijaksanaan, bukan bijaksana, bijak sini, semua bijak sekali lah. Hakim supaya dia faham dan boleh buat keputusan yang paling terbaik pada pertandingan. Jadi adil, amanah, dan kemudian juga jangan buat cabutan rawak dalam pertandingan untuk mendapatkan pemenang. Dan yang ketiga, misi dan keadaan kalau berlaku seri dan sebagainya, maka bagaimana pengurusan yang terbaik di dalam Islam. Itu kaedah yang diletakkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu antara perkara yang perlu kita lihat kalau kita sebagai seorang pengadil supaya kita tak menindas kepada mereka yang turut serta dalam pertandingan. Bagaimana Ustaz kalau kita ni orang kata menetapkan ada dua juara dan sebagainya? Macam mana Ustaz? Boleh ke? Okey, ada 2 juara ni dia sebenarnya bila sebut tentang pertandingan maka asalnya 1 juara lah. Tapi kalau kata ada 2 juara di atas sebab apa? Keputusan pengadil yang melihat kepada dia punya performance. Tengok dia punya memang ketangkasan apa semua tu memang layak untuk dua-dua tu juara. Maka kita kata itu kebijaksanaan hakim lah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dan juga guru kita Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Baik Ustaz, bila sebut tentang pertandingan juga tadi kita berbicara berkenaan manusia dengan manusia. Bagaimana pula pertandingan yang melibatkan haiwan? Contoh macam laga ayam ataupun teka suara Ustaz. Bagaimana? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu soalan yang boleh kita katakan ialah orang buat pertandingan ni macam-macam. Betul. Haiwan apa semua tak kan. Cukup tak manusia, cukup haiwan manusia kan. Jadi kita pergi yang pertama, dia ada 2 isu kat situ. Yang pertama berkait dengan kalau melibatkan bahaim ataupun kita kata pertandingan laga ayam ke, laga lembu ke apa dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok ada pertandingan lembu dengan manusia yang tikam tu kan, apa nama istilah saya lupa, tapi benda tu sebab banyak negara mengharamkan sebab dia penganiayaan kepada haiwan. Sebab dia buat tu sampai membunuh lah, sampai membunuh lembu sador lah kan, yang hebat tu kan. Jadi kita kata dia pertandingan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah, hadis yang hasan, kata Nabi, kata sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil at-tahrish atau fi tahrish bainal bahaim. Nabi melarang daripada melagakan haiwan. Maksudnya ayam dengan ayam. Dulu ingat tak semut dulu? Kan semut dalam lubang tu ambil tu, lepas tu cabut dia punya tu laga. Pernah buat? Kan? Jadi itu dulu dekat padang sekolah pun. Semut sekali Zat. Semut pun sekali dilagakan. Itu tu suka-suka dia tu. Faham? Kan? Jadi kita kata laga semut ke, laga ayam ke, laga ikan ke contohnya, itu semua perkara yang diharamkan daripada sudut syarak. Kata Imam Asy-Syaukani ketika mana mensyarahkan hadis daripada riwayat Ibnu Majah tadi, menyatakan itu merupakan dalil di kalangan para ulama kerana menzalimi haiwan, mencederakan haiwan dan juga permusuhan di antara haiwan, maka itu antara perkara yang diharamkan daripada sudut syarak. Jadi kalau buat pertandingan tu laga ayam ke apa semua, itu fatwa apa semua telah mengharamkan, maka jangan lagi dibuat-buat. Tapi ada orang dia bukan buat laga ayam, dia pergi orang panggil memikat ayam. Memikat ayam? Dia ada, contohnya kan ada ayam hutan. So dia ada satu baka ayam hutan ni jantan lah. Dia bawa pergi memikat tu, maksudnya dia nak dapatkan ayam hutan lain untuk dia buat lauk lah. Contoh ni bawa pergi ke hutan, bunyi cantik apa semua, kemudian ada ayam yang akan datang dekat dia dan dia akan melaga. Dia akan berlaga, akan berlawan lah. Dan kemudian dia akan tersangkut pada dia punya jerat kita panggil, ataupun dia punya tali ke apa, maka dia dapat. Yang tu hukumnya diharuskan sebab dia nak makan.
Bukan saja-saja pergi letak tu nak bagi tengok mana yang paling kuat ni, nak test ayam dia kan. Tapi sebenarnya dia nak tangkap, dia nak makan, tu dia panggil ayam hutan lah. Okey, tapi dia ada dia punya undang-undang juga tu. Tu pun juga kena perhatikan. Okey, kemudian pertandingan suara. Ada yang teka suara, ada juga yang paling nyaring. Pertandingan burung terkukur. Contohnya kan. Betul. Pertandingan cengkerik pun ada orang buat pertandingan. Tak ada kerja. Cengkerik pun dibuatkan. Tapi ada dia punya hadiah dia tu. Kan cengkerik apa ya, burung murai lah, pertandingan macam-macam jenis. Jadi semua tu adalah tujuan untuk dia nak memenangi pertandingan dan pemilihan suara. Dan tahu tak, harga burung ni, contoh burung terkukur, kalau suara dia cantik baik, ribuan ringgit harga dia. Mahal. Baik, di sini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah ketika mana Abu Numair ataupun Abu Umair, yang mana dia ni saudara kepada Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, dia ni pelihara burung. Dan kemudian satu hari burung tu mati. Kan, dalam peliharaan dia yang mana Allah izinkan untuk meninggal, matilah haiwan tu. Dan kemudian Nabi datang, Nabi kata, "Maza fa'alan Nughair?" Burung Nughair tu apa dah jadi dekat dia? Nabi kata kan, apa yang berlaku dekat dia? Maka dia pun cerita burung ni dah meninggal dan sebagainya, mati. Dan kemudian kata Imam Asyarwani, iaitulah pensyarah kepada kitab matan dalam mazhab Imam Syafi'i, teks dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahawa berdasarkan hadis ini boleh untuk pelihara burung dan kemudian untuk suara dia dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi pertandingan berkait dengan suara burung, siapa nak masuk pertandingan, tapi kena kembali kepada yang tadi asal tadi. Maksudnya tak ada yuran, kalau ada yuran pun sikit dan bukan untuk hadiah, ada sponsor pihak ketiga dan sebagainya, maka pertandingan suara burung diharuskan. Ini juga disebutkan oleh majlis fatwa kita ataupun fatwa-fatwa antara fatwa wilayah di Malaysia mengharuskan berkait dengan pertandingan suara burung, asalkan burung tu jaga elok-elok, jangan dibelasah burung tu kan. Dibuat macam-macam suruh berbunyi dan sebagainya, dan tidak berlaku kezaliman. Dan Nabi suruh ihsan kepada binatang. Innallaha kataba ihsana ala kulli syai', iaitulah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah telah memerintahkan kamu berlaku baik, kasih sayang kepada setiap sesuatu, termasuklah dalam haiwan ketika kamu nak menyembelihnya. Jadi kita kata haiwan pun kita kena jaga, kena perhatikan betul-betul, jangan buat kezaliman, dan hukumnya harus pertandingan teka suara ke ataupun pertandingan suara yang paling terbaik di kalangan burung tu. Wallahu alam. Okey Ustaz, macam-macam Ustaz orang teka hari ni, teka burung dan sebagainya. Dan bagaimana pula masih lagi dalam bab teka ni Ustaz, kadang-kadang ada orang teka kacang, teka biji kuaci. Jadi bagaimana Ustaz? Boleh ke ataupun bagaimana? Okey, yang ni biasanya kalau dulu tu kan, waktu kecil-kecil saya pun main. Tu kita tak tahu kan. Nak satu teka 20 sen contohnya. Satu teka 50 sen kan. Siapa tak nak Ustaz? Siapa tak nak kan. Teka biji kuaci, berapa jumlah dia, biji temikai, semua segala biji lah teka kan. Jadi di situ kalau dia ada yuran RM1 untuk satu tekaan, ataupun contoh lebih besar, teka lembu sado. Betul Ustaz. 2016 berlaku di Maib Sedang. Dan kemudian ada fatwa dikeluarkan oleh fatwa wilayah dan beberapa fatwa di Malaysia menyatakan bahawa dia termasuk dalam unsur judi lah. Sebab kita teka tu dengan tekaan tu ada bayaran. So satu teka RM10, 3 teka ada diskaun RM25 contohnya. Ada diskaun kan. Samalah teka kacang ke, teka biji temikai, teka berat ayam. Betul. Siapa menang dapat ayam lah. Kalau bayar tu RM1, dan RM1 tu lah daripada berapa orang, ratus orang yang teka tu, ayam golek baru berapa, RM20. Contoh dapatlah ayam, dapatlah hamper nilai RM50. Maka itu termasuk dalam unsur judi yang kita buat dulu-dulu, kita tak ada ilmu dulu-dulu. Betul. Sebab apa? Sebab kita bayar yuran. Walaupun RM1. Yes, walaupun RM1. Kalau seposen pun ya. Sebab kamu gunakan duit, unsur pertaruhan, dan kemudian pada waktu itu siapa yang menang dia akan dapat hadiah dia, habuan dia. Yang kalah akan rugi RM1, akan rugi seposen. Maka teka kacang ke, teka biji labu ke, teka biji kuaci ke, teka berat ayam ke, itik ke, lembu ke, semua sekali yang nak diteka, maka kalau ada unsur tadi maka ia diharamkan. Tapi kalau tuan rumah yang sponsor, kan siapa-siapa nak teka-teka lah, tapi tuan rumah sponsor apa, hamper RM50 je kan, memeriahkan majlis perkahwinan ke apa, maka hukumnya harus. Wallahu alam. Okey, jadi dibenarkan. Baik. Soalan seterusnya dari Intan Zulina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Dai dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada di antara pertandingan alaf moden dalam talian yang melibatkan jumlah like terbanyak. Soalan saya, adakah kita dianggap berbohong dan berdosa sekiranya kita like mana-mana pertandingan dalam talian yang kita tidak suka sebenarnya, sekadar mengambil hati sahabat yang meminta kita menyokongnya? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan tentang like Ustaz. Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Intan. Like page Tanyalah Ustaz dan sebarkan, tak ada masalah. Itu dapat pahala. Itu dapat pahala. Kan? Tapi kalau like page nak kena tengok juga. Kalau dia ni memang tujuan untuk marketing,
dan kemudian nak bagi banyak like tapi untuk memasarkan produk-produk yang tak patuh syariah ataupun produk-produk dipanggil produk-produk pukal ataupun produk-produk timbang kilo, maka yang itu hukumnya tak dibenarkan. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, kata Nabi SAW, iaitulah ketika mana Nabi berjalan di pasar Madinah, kemudian ada orang dalam keadaan dia penjual, dia kurma yang basah tu dia letak kat bawah, kurma kering letak kat atas. Sebab apa? Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi asabat ma', ataupun malam tadi ditimpa hujan ataupun air, maka sebab tu kami letak kat bawah. Maka kata Nabi SAW, yang basah ni letak kat atas, supaya manusia kayarahun nas, supaya manusia nampak. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang mana menipu ataupun man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Maka kata Syekh Mullah Ali Qari, maksudnya bukan di kalangan umat Nabi ataupun bukan di kalangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat tu untuk menipu ataupun untuk tambah kita punya follower supaya kita ni banyak follower, like kita dan sebagainya, orang beli produk kita, kemudian pertandingan nak kena tengok juga. Kalau pertandingan tu dalam bentuk yang ada yuran apa semua tadi, masalah lah. Tapi kalau dia ada orang sponsor ke apa, contohnya macam mana dia harus, alah, pertandingan sajak sekolah. Kan? Jadi anak dia ni buat video ucapan hari kemerdekaan. Jadi sekolah kata apa? Ni sekolah sponsor lah. Jadi pendapat like yang paling terbanyak di kalangan video, ibu kena sebarkan lah. Jadi masuklah grup taman, grup tadika, grup sekolah menengah. Ni tolong like anak saya punya persembahan. Kita pun malas nak like ni, tapi like jugalah. Kan? Kita like. Jadi yang tu tak ada isu sangat. Itu tak ada isu sangat. Maksudnya harus saja untuk kita like, walaupun kita rasa macam like aja lah kot, tak reda ke apa ke. Sebenarnya dalam bab muamalat, bab reda ni dalam mazhab Syafi'i, bila kita buat benda tu, kita reda lah maksudnya. Walaupun mulut kita kata tak reda, kan? Jadi mazhab Syafi'i mudah untuk tahu reda ataupun tidak dalam bab muamalat. Jadi ini isu bab muamalat. Jadi kita like itu atas dasar bagi anak dia menang, dapat hadiah apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau ada unsur penipuan tadi, like tadi nak follower, kemudian pertandingan yang ada unsur-unsur judi apa semua, maka yang itu diharamkan. Jadi nak kena tengok satu persatu, like apa, pertandingan macam mana, dan apa kriteria dalam pertandingan itu yang dilakukan oleh pihak penganjur. Wallahualam. Okey Ustaz, dulu kita mungkin kuranglah ada pertandingan atas talian ni, tapi sekarang dah banyak dah pertandingan atas talian. Jadi pertandingan atas talian mana yang dibenarkan dan yang bagaimana yang tidak dibenarkan? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau tengok pada usul pertandingan atas talian ni, dia ada berbentuk, ada game, ada berbentuk yang kita kena isi apa-apa sikit dan kemudian kita hantar submit ke apa, kan tu ada juga. Ada pula berbentuk yang kita nak kena fikir ni, apa perlu nak buat, nak kena masuk ke, nak kena apa dan sebagainya. Jadi macam-macam jenis. Okey, secara asasnya kalau dia melibatkan unsur-unsur yang jelas diharamkan, contoh penggunaan duit ataupun sebagainya tadi. Sebab saya faham ada juga ibu bapa yang tanya anaknya, bila tanya apakah cita-cita, nak jadi gamer yang terhandal. Kan? Sebab dia boleh dapat duit. Betul? Dia boleh dapat duit dan kemudian bila dah pandai tu, dia boleh jual akaun tu dengan harga yang mahal. Daripada tu mungkin 2-30 ringgit je nak buat, tapi sampai ribu. Saya pernah jumpa ribu dia punya harga akaun tu, sebab dah power lah. Kan? Dia punya cara je dan sebagainya. Maka di situ kita nak kena tengok, kalau asalnya ada berbentuk yuran, pertandingan tu melibatkan ramai kawan-kawan dan sebagainya, maka di situ kalau ada yuran, daripada yuran tu dapat, maka tak lagi daripada konsep judi tadi. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berbentuk token ataupun kita kata berdasarkan nilai mata, tapi tak ada apa-apa daripada sudut kita kata dia punya halal ke haram, cuma pemenang nanti berdasarkan nilai mata dan pemenang tu rasa puas je lah. Puas hatilah ni sebab saya sekian-sekian ni dah sampai dia punya step berapa. Dulu apa kita punya game tu lupa dah, Angry Bird dekat apa. kan? Jadi dah sampai step beribu-ribu, ni puas hati kan. Jadi kalau setakat itu tidak jadi masalah. Dia tidak jadi masalah kerana dia tidak melibatkan unsur-unsur bayaran ataupun judi ataupun penindasan perkara-perkara yang berkaitan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula jenis game tertentu ni yang mana dianjurkan oleh bank, syarikat dan sebagainya, maka yang itu juga perlukan kepada penjelasan yang lebih besar lagi kerana dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab saya pasti ramai orang menyertai, bank buat offer lah, ni buat offer lah, syarikat buat offer lah, nak masuk lah tandingan ni. Tu nanti insya-Allah kita sambung. Okey, jadi banyak perkara yang perlu kita perhatikan dan kita akan sambung selepas ini kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik fiqh, iaitu pertandingan alaf moden. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang satu pertandingan yang dianjurkan oleh bank-bank dan juga shopping mall, Ustaz. Jadi bagaimana kalau mungkin Ustaz boleh ulaskan sedikit? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, hari ini kalau kita tengok banyak cabutan-cabutan bertuah. Dia sebenarnya konsep dia di bawah pertandingan lah. Jadi cabutan bertuah ni menang 1 juta kan, menang sekilo emas, banyak tu, menang kereta-kereta dan sebagainya. Maka semua itu termasuk dalam hadiah cabutan bertuah. Jadi kalau tengok dulu ada CJ simpanan premium dan macam-macam lagi lah. Ada konsep bank Islam ada buat, bank ni ada buat, ada bank yang buat macam mana. Okey, dia bukan berkait nak menang cabutan bertuah ke apa, tapi sesiapa yang mana simpan lebih daripada 1,000, dia kena kekalkan daripada, contohlah kita kata daripada bulan 6 ni sampai bulan 12, dia kena kekalkan deposit duit dalam bank dia 1,000. Okey. Jadi anda ada peluang untuk menang cabutan bertuah. Kan. Tapi kalau duit tu asyik keluar masuk kan. Kejap RM1,000, kejap RM2 kan. Jadi tinggal RM10 je contoh. Itu tak ada ruang untuk cabutan bertuah lah. Okey. Jadi konsep seperti itu ada. Juga konsep cabutan bertuah yang lebih besar, menang emas, menang kereta, menang apa semua ni. Maka kalau kita tengok daripada sudut bank, pertama kita nak katakan bahawa kalau dilakukan oleh perbankan Islam, maka hukumnya adalah harus. Sebab apa? Sebab macam ni. Kalau kata simpan minimum tadi adalah RM1,000, dia tak cas daripada kita punya akaun. So sebagai yuran. Jadi kalau dia cas sebagai yuran, maka itu judi lah. Itu judi. Tapi kalau dia tak cas pun, tapi dia nak adalah apa dia? Orang suka simpan deposit banyak dalam bank tu. Faham? Jadi bila simpan duit banyak, dia boleh rolling lah buat pelaburan ataupun apa sekian-sekian. Maka dia dengan sebab supaya digalakkan orang simpan duit banyak, 1,000 ke atas, maka yang tu untung dia boleh guna duit tu lah. Jadi kalau setakat satu cabutan bertuah dapat menang motor ke apa, apalah sangat kan. Maka yang tu tak termasuk dalam judi kerana dia tak ada yuran kat situ. Samalah juga yang buat juta-juta apa semua ni, dia sebenarnya dia kena pilih ke, dia kena apa ke dan sebagainya. Itu berdasarkan dia punya, kita panggil apa, rezeki lah. Jadi kalau itu konsep yang digunakan, tak ada yuran, tak ada apa, maka itu adalah hukumnya diharuskan. Dan saya faham mana-mana penasihat bank syariah apa semua, maka dia ada penasihat syariah, dan bila nak buat pertandingan cabutan bertuah itu, maka hukumnya adalah diharuskan. Okey, itu berkait dengan bank lah. Ada pula berkait dengan apa yang kita panggil sebagai shopping mall tadi. Shopping mall ni macam-macam. Biasa beli tak barang 200, maka biasa, harga Ustaz, 200 ke atas dapat cabutan bertuah, kupon. Mak kita Ustaz selalu beli. Kan? Jadi mak-mak di luar sana kan, pertama sekali kalau kita masuk pertandingan, bukan pertandingan lah, masuk cabutan bertuah ni sekali lah, masih dalam bawah pertandingan, maka katalah kita beli 200 ke 250 ke atas, kemudian kita dapat satu kupon. Kalau beli bawah 200 tak dapat lah, untuk kita buat cabutan bertuah. Okey, dia nak tengok konsepnya. Yang pertama sekali untuk cabutan bertuah tu, kita nak tengok betul kenapa sebenarnya mereka buat ni. Antaranya adalah untuk mendapatkan volume. Maksudnya orang ramai beli 200 ke atas. Jadi itu keuntungan dia. Orang beli banyak barang. Itu dia punya kelebihan dia. Itu satu. Yang kedua, kalau dia 150 ataupun 200 tu, sebenarnya 200 tu 195 je nilai harga barang tu yang untuk dapat cabut kupon, tapi RM5 adalah yuran sebenarnya. Maka itu hukumnya adalah judi juga. Sebab ada yuran. Sebenarnya bukan fokus kepada RM195 tu, tapi RM5 yang masuk dalam yuran tu, itu yang syariah pandang, itu yang fiqh pandang, maka dia tetap termasuk daripada hukum yang tak dibenarkan. Tapi biasanya kita takkan tanya, ni jumpa manager mall kejap siapa ni kan, ni kira macam mana ni, ada pertandingan, ada yuran ke, ada apa. Betul. Kalau kita dapat tanya tu baguslah, sebab kita customer kan. Tapi kalau kita tak tahu apa benda semua, maka kita anggap bahawa itu adalah sponsor daripada mall lah, maka hukumnya asalnya adalah diharuskan. Tapi kalau kita tahu ada yuran dikenakan RM2 ke RM5, maka hukumnya adalah diharamkan. Ini termasuk juga apa-apa cabutan. Kemudian ada mesin claw. Itu dulu kalau sebelum 2018 saya sebut banyak tempat ramai orang, betul ke Ustaz ni? Biar betul mesin claw tu judi. Yang mana? Alah yang gerak patung apa semua tu. Kan? Jadi masuk RM1, anak kita, patutnya kita cakap kat anak kita, ambil lah duit ni, pergilah berjudi. Patutnya cakap begitu. Kan? Sebab apa? Majlis Fatwa Wilayah telah keluarkan 2019 menyatakan dia adalah termasuk, dan mereka berhujah dengan beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i, antara Fiqh Minhaji, Muktamad Fiqh Syafi'i, menyatakan dia ada unsur kerugian. Macam mana tu? Katalah saya dengan Da'i pergi main mesin tu kan. Jadi saya masuk RM1, jalan nak patung ke apa, tak dapat. Dah habis RM5 dah. Saya pun frust lah. Pergi part lain lah kan. Ataupun balik lah. Da'i pula pergi. Masuk RM1, RM2. RM2 tu dapat dah. RM2 dah dapat dah nak patung tu kan.
kalau kita tengok kat situ, saya rugi RM5. Jadi duit dah masuk dalam mesin. Anak patung tu sebenarnya daripada harga duit mesin tu lah. Faham. Yang masuk RM1 apa semua tu, anak patung tu mungkin RM20. Jadi saya rugi, yang tu rugi, yang ni rugi, dai yang dapat. Betul. Maka nampak dia punya unsur perjudian ada pertaruhan dengan duit RM1. Maka sebab tu Majlis Fatwa Wilayah 2019 mereka berbincang tentang isu ni dalam Irsyad Fatwa, mereka menyatakan ini termasuk dalam judi. Jadi kat shopping mall pun elok-elok nak beli barang, jangan termasuk dalam unsur perjudian, kerana ini antara perkara yang kita perlu teliti, dan kalau kita tak teliti kita bimbang takut pendapatan yang kita makan, hasil dan sebagainya adalah perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Tadi kita sembang pasal mak-mak Ustaz, dengan orang kata shopping mall ni. Ni pertandingan yang selalu dimasuki oleh ayah-ayah pula. Okey. Iaitu pertandingan memancing. Memancing ni memang suka benar lah ayah kita. Jadi bagaimana Ustaz dengan pertandingan memancing? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kalau kita pergi teliti satu persatu, dia ada isu-isu yang pelbagai dalam isu pertandingan memancing. Pertama sekali sebenarnya yang kita bayar pergi memancing tu sendiri sebenarnya boleh ke tak boleh? Okey, maksudnya bayar RM30 ataupun diskaun RM50 untuk 2 jam. 1 jam RM30. Boleh ke tak boleh? Baik, di sini kalau kita tengok ada hadis daripada Nabi SAW, iaitulah riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan sahabat yang lain dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmizi, nah Rasulullah SAW ani bai'il gharar. Nabi melarang daripada jual beli yang tak jelas. Jual beli tak jelas ni maksudnya uncertainty, tak jelas, samar dan tak tahu apa implikasi ataupun risiko akhirnya. Jadi kita bayar RM30, bayar RM50 untuk 2 jam, jadi dapat ikan ke tak dapat ni? Maka di situ para ulama berbincang. Sebenarnya hukumnya diharuskan. Walaupun ada unsur tak jelas kat situ kita dapat ikan ataupun tidak. Kenapa? Kerana yang kita bayar tu berdasarkan masa kita duduk membuang masa di kolam. Membuang masa. Okey, faham tak maksudnya? Maksudnya kita duduk kat kolam tu buang masa tu kita kena bayar. 2 jam tu RM50. 1 jam RM30, diskaun RM10 lah. Jadi bukan buang masa lah. Maksudnya itu berdasarkan kita punya rezeki ataupun apa-apa. Maka pada waktu tu hukumnya diharuskan. Walaupun ada gharar yang tak jelas kat situ, dimaafkan. Baik, itu satu isu. Isu yang kedua, masuk 1 joran RM50 pertandingan. Kan hadiah pula macam-macam lah, pergi ke Kenyir lah, pergi ke macam-macam kan. Kita tahulah, kita pun minat juga mancing kan. Jadi di sini ada dia punya proses-proses tentu. Kalau yuran itu adalah berdasarkan daripada pertandingan itu, tempat pertama 500 apa semua, memang daripada duit yuran, maka termasuk dalam judi. Yang tu Majlis Fatwa Sabah 2017. Ni saya kod bukan saya punya pandangan ke siapa. Majlis Fatwa Sabah 2017 menyatakan garis panduan untuk menyertai pertandingan memancing. Yang pertama, tidak ada yuran yang dikenakan dan yuran itu diletakkan sebagai hadiah. Dijadikan sebagai hadiah. Okey, jadi yang itu perkara yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau ada pertandingan tu sponsor daripada YB ke, daripada siapa-siapa, alhamdulillah lah kan. Kan daripada Baitul Mal ke contoh nak sponsor, daripada apa, yang tu tak ada isu sebab sponsor pihak ketiga. Okey, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada pula jenis yang macam ni. Okey, dia kena yuran, nak masuk tu dah kena RM3. Okey, so seolah-olah macam yuran tu RM3 dan kemudian ikan nanti tu, ikan tu pula berdasarkan timbangan berat siapa yang menang. Tapi masuk bayar tu RM3 je kan. Jadi ada pula jenis yuran RM3. Jadi kita tengok jugalah yuran tu ke mana perginya. Kalau pergi ke hadiah juga, dan itu juga dia punya support ataupun dia punya sumber untuk hadiah-hadiah tu, maka itu antara perkara yang tidak dibenarkan. Yang keempat, ada lagi cara lain. Ada setengah ni yang buat kolam tu, yang mengajukan pertandingan tu, dia menipu. Macam mana Ustaz? Contohnya gini, ikan tak ada pun dalam kolam tu. Ikan tak ada langsung? Tak ada langsung. Adalah 2-3 ekor. Kan? Adalah 2-3 ekor. Ikan Ustaz. Ikan kan. Jadi cerita dia apa dia? Dia kata okey, dia siap letak awal-awal. Siapa yang mana tak dapat nanti ikan ni, sebenarnya memang tak dapat, ikan tak ada. Yelah, maka dia akan dapat hadiah seekor ayam. Ayam yang masih hidup, yang baru disembelih. Sebenarnya bayar tu RM20, ayam tu mungkin RM13. Maka dia untung RM7. Jadi dia menipu dengan menggunakan helah dalam kolam ada ikan, tapi sebenarnya dia nak jual ayam sebab ayam tak apa laku. Ni bukan cerita sekarang. Sekarang ayam mahal. Ni cerita 4 tahun lepas. Kan. Jadi di situ juga ada unsur penipuan. Jadi nak kena tengok betul-betul pertandingan memancing, yurannya macam mana. Kemudian kalau masuk dia punya pertandingan tu apa kaedah dia dan caranya, maka di situlah kita dapat mengelakkan diri kita daripada perkara syubhah, apatah lagi melibatkan kepada perkara yang haram, iaitulah judi yang kita sebutkan. Sebab saya sebutkan tadi, pertandingan ni memang isunya judi. Betul. Kalau tak betul, maka kita akan termasuk dalam unsur itu. Jadi saya lihat yang paling perlu dijaga ialah pihak penganjur. Pihak penganjur perlu bijak supaya kita tidak melibatkan ataupun membuatkan orang lain turut serta dalam perjudian. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Banyak yang sudah kita bincangkan bermula dengan maksud pertandingan, ciri-ciri pertandingan yang dibenarkan dan cara untuk kita bertaubat jikalau kita pernah turut serta dalam perjudian. Dan sekarang kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita, dan kali ini kita raihkan dari Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Soalan saya, Rasulullah menggemari sukan gusti dan pernah menewaskan penggusti terkuat bernama Rukanah. Bagaimana sukan gusti di zaman Rasulullah dipertandingkan berbanding sukan gusti alaf moden yang terkadang telah ada skrip kesudahannya? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Rosdin atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Da'i Hakim, kemudian penanya kita Tuan Rosdin, dan ini merupakan satu persoalan yang beliau nampak study lah. Tengok kan sebenarnya berlaku tak pada zaman Nabi dan sebagainya. Okey, acara gusti kan. Baik. Jadi dalam riwayat Abu Daud memang sebenarnya dia ada, kita kena faham sebab Abu Rukanah ni ataupun Rukanah ni dia tak pernah dengar nama dia dalam perang Badar, dalam apa-apa sahabat ataupun kita kata sejarah yang awal. Maksudnya waktu di Mekah pun semua tak pernah. Tapi ada satu riwayat je cerita tentang gusti ni. Jadi datang mana dia ni kan? Jadi Rukanah ni datang daripada mana? Tiba-tiba ada isu pula bergusti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya dia adalah daripada kafir Quraisy, dan dia ni antara orang yang mana kalau tengok daripada sudut riwayat, ada sebahagian para ulama menyatakan riwayat tentang bergusti ni tak kukuh. Sebab itu je satu-satu riwayat yang ada. Kan? Maksudnya tiba-tiba bergusti Nabi tu kan. Ataupun sebenarnya adakah Nabi buat pertandingan? Sebenarnya bukan pertandingan. Itulah satu-satunya riwayat yang menyatakan Nabi SAW pernah beradu tenaga dengan Rukanah itu sendiri. Baik, itu satu daripada sudut riwayat. Yang kedua, ada pula riwayat-riwayat yang menyokong, yang menyatakan yang pertama sekali Nabi SAW dicabar. Kalau Nabi menang, maka Rukanah akan bagi berapa ekor kambing. Baik, itu satu. Yang kedua, ada pula riwayat yang menyatakan bahawa kalau Nabi SAW menang, dia akan masuk Islam. Jadi ada beberapa riwayat lah. Cuma riwayat ini bukan ada dalam Bukhari Muslim, tapi dia daripada riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan riwayat itu juga masih ada pertikaian di kalangan para ulama. Okey, itu satu isu tentang hadis. Yang kedua, isunya pernah ke berlaku gusti apa semua ni, kita kata adalah riwayat yang menyatakan, dan Nabi bukan buat pertandingan, Nabi dicabar. Baik. Jadi disebab tu kebanyakan fuqaha antara Imam Al-Kasani, Imam Khatib Syarbini dan sebagainya menyatakan kalau kita dicabar, dan kita dicabar tu kalau kita menang dapat hadiah disebabkan cabaran itu, dan kita pula kalau kalah tak perlu bayar apa-apa. Itu yang diharuskan. Itu yang diharuskan. Maksud hanya satu pihak yang mencabar, dia yang keluarkan hadiah. Kalau kalah tak bayar apa-apa, tapi kalau menang dia kena bagi hadiah kepada pihak yang menang, dan yang dicabar tu tak perlu buat apa-apa, tak perlu bayar apa-apa. Maka itu hukumnya adalah diharuskan antara cara pertandingan yang kita nak buat. Tapi biasanya orang tak buat macam tu, sebab sudah tentu kalau dia kalah dia tak dapat apa-apa. Kan, tapi kita kata ni biasa kawan-kawan suka-suka kan main badminton ke apa, maka hukumnya adalah diharuskan. Okey, kemudian bila cerita tentang gusti tadi tu, ialah Nabi dicabar kerana sebab nak buktikan bahawa, sebab orang kata Rukanah ni orang kuat, orang hebat ni. Dia kat Mekah tu kira jago lah. Dia ada rekod ni, ada katakan dia pernah bergusti dengan orang lain dan apa semuanya. Jadi kita kata secara umumnya Nabi nak bagi tahu bahawa Islam ni kuat, Islam ni megah, Islam ni adalah syiar. Maka kita kata Islam perlu hebat, kuat dan syiar, maka kena berlawan, kena bergusti. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, dia sebagai salah satu daripada bentuk sukan yang dibenarkan daripada sudut hukum syarak, tapi dengan syarat menepati apa yang sepatutnya. Kalau bergusti ni, sebab tu dulu kalau di Jepun ada sumo kan. Jadi sumo ni tak ada sampai cedera apa, dia main tolak-tolak je. Ini kalau masuk yang gusti tu nak sampai berdarah apa semua, kita kata asalnya yang itu daripada sudut hukumnya tak. Kerana dia adalah bentuk-bentuk yang kita kata boleh mendatangkan. Sebab tu para ulama bincang masuk pertandingan yang ada unsur-unsur ancaman ataupun ekstrim melampau, boleh menyebabkan kecederaan dan sebagainya. Contoh kalau kita kata pertandingan MotoGP, contoh kan, saya tak kata haram, tu kita ni dulu, tapi dia dah ada dah suit dia punya pakaian, dia punya apa semua ni, kira kalau aksiden bergulik macam mana pun masih okey lah, selamat lah, maka yang tu hukumnya dah jadi harus lah. Tapi yang masuk pertandingan tu apa? Kita pula yang berjudi. Ni kalau ni menang,
Contohnya kan, ni tim Yamaha menang, kalahkan tim Ducati, contohlah kan, tim apa-apa tim lah kan. Jadi saya akan bertanding 100 siapa menang. Jadi kita pula yang berjudi. Itu pun jadi masalah juga. Jadi kita nak kata secara umumnya, sama ada gusti ke ataupun apa, dia kena tengok daripada sudutnya. Kalau dia sampai mencederakan dan sebagainya, maka hukumnya tak dibenarkan. Tapi kalau itu sebagai satu syiar, nak tahu Islam ni hebat ke tak, jangan Islam dianggap lemah, maka itulah ada rekod Nabi SAW pernah buat benda tu kerana dicabar. Dan pula ada riwayat sebut dia kalau menang nak masuk Islam. Lagilah Nabi nak perginya kan. Jadi di situlah perbincangan di kalangan para fuqaha tentang isu ini. Wallahu a'lam. Teringat Ustaz dulu kita gusti-gusti dengan adik-adik kita kan. Biasalah, tapi kalau gusti yang dah melibatkan pecah muka, patah tangan, itu tidak dibenarkan. Baiklah, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Rohaya Arifin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, banyak pertandingan di Alaf Baru ini, orang-orang yang menyertai menolak tuntutan agama. Banyak yang tak menjaga aurat, juga tolak halal haram, semata-mata atas sebab nama dan gah di mata dunia. Adakah disebabkan itu persoalan tentang agama sudah tak sesuai lagi di Alaf ini? Mohon pencerahan Ustaz. Sekincan Selangor. Terima kasih kepada Rohaya atas soalan. Dan mungkin kalau boleh saya tambah sedikit, mungkin contohlah pertandingan Ratu Cantik, contoh Kak Bedah turut serta, Ratu Cantik buka sana buka sini, dan kita mungkin tak turut serta tapi kita sokong Kak Bedah boleh menang, Kak Bedah boleh menang. Jadi bagaimana situasi yang pertama Kak Bedah tu sendiri, yang kedua kita sebagai penyokong? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cantik tambahan daripada Da'i Hakim tadi. Maksudnya pihak penganjur yang buat tu ataupun peserta yang masuk dan kita sebagai penyokong kan. Baik, yang pertama sekali bila sebut tentang Ratu Cantik tadi, 1994 dah ada fatwa Selangor. Waktu tu zaman Datuk Ishak Bahrum telah mengeluarkan fatwa menyatakan Ratu Cantik adalah haram tak dibenarkan, kerana nama pun nak tengok siapa yang paling cantik. Jadi sudah tentulah buka sana buka sini kan. Dedah sana dedah sini, dan pendedahan ini tak dibenarkan. Okey. Jadi kalau pendedahan awal pembelajaran kanak-kanak tak apa. Itu maksudnya daripada sudut ilmu tu tak apa. Tapi kalau pendedahan aurat tak dibenarkan. Itu kena faham. Okey. Jadi bila sebut tentang persoalan tadi tentang isu aurat, tentang isu maruah dan sebagainya, sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kata Imam Nawawi dan sebagainya, aurat ni sebenarnya kalau berkait dengan pertandingan, perempuan sesama dia je. Kan? Ikutlah. Nak main hoki ke, main futsal ke, main apa ke, tak ada masalah. Sesama dia. Penonton pun dia ada sokong kan. Timah. Pengadir pun dia kan. Geng-geng dia belaka kan. Jadi yang tu hukumnya adalah harus. Takkanlah Islam tak benarkan perempuan bersukan. Kan nak lumba kuda ke apa ke sebagainya dan sebagainya, maka hukumnya diharuskan. Tapi ni yang tukang soraknya adalah laki. Dan bukan nak tengok sangat sukan tu, nak tengok benda lain, maka hukumnya haram kan. Jadi kalau peserta ada lelaki apa semua, maka pendedahan aurat maka hukumnya tak dibenarkan. Ini samalah berkait dengan di kolam renam ke apa semua, maka kita kata daripada sudut hukum Islam jelas auratnya, pendedahan dan sebagainya, maka Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 31 dan sebagainya tentang bagaimana aurat laki perempuan dan isu-isu yang berkaitan, maka itu adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi maksudnya kita nak eratkan silaturahim, kita nak dapatkan hadiah kemenangan, masuk pertandingan yang patuh syariah lah, tapi kita mendedahkan aurat dan sebagainya, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan sama sekali kan. Baik yang tukang tengok, baik yang menganjur, maka kita kata ini antara perkara yang perlu kita teliti balik, tengok balik, perhalusi balik. Ada sukan-sukan tu, jangan sukan semata-mata atas nama sukan, gah nama-nama kita kata pangkat ke dan sebagainya, tapi kita nak tengok atas nama agama itu sendiri yang menjadi acuan kehidupan kita, dan yang itulah sebagai sumber kita. Wallah. Lagi-lagi jikalau kita seorang Islam, naikkanlah Islam dengan identiti kita sebagai seorang Islam. Dan Ustaz, macam hari inilah, bila sebut tentang pertandingan, mungkin saya fikir ini pun bukanlah pertandingan, tapi macam kita selalu main kutu Ustaz. Main kutu. Ustaz pernah main kutu kan? Jadi boleh atau bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kutu ni kenapa nama kutu? Sebab dia merayap. Dia merayap dekat da'i, lepas tu dia merayap dekat nombor 2, nombor 3, dia merayap macam tu. Itu sebab nama dia kutu. Kalau tak nama tenggiling tak sedap lah. Tak jadilah. Sebab dia bergulung kan. Okey, jadi bila sebut tentang kutu ni, pertama sekali sebenarnya daripada sudut asasnya, dia kalau ikut 1970 ada isu berkaitan dengan collect deposit. Maksudnya kita kumpulkan duit. Jadi kumpul duit ni kalau ikut undang-undang dibuat dengan syarikat, maka tak dibenarkan. Tapi kalau sekadar kita ni dengan adik-beradik kita, nak tolong bantu-membantu, maka hukumnya harus. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua, bertolong bantu perkara yang baik dan juga jangan tolong bantu dalam perkara yang mendatangkan pemusuhan dan juga dosa. Maksudnya apa? Sebenarnya kita pinjam kan, jadi pusing macam tu, dapatlah 800 ni, dan pula dapat 800 dan seterusnya, maka itu hukumnya adalah diharuskan. Tetapi
isunya ialah bila mana dia dalam bentuk yang ada pula ibu kutu. Ibu kutu ni pula dia cas pula dah. Nak masuk tu RM1, RM2 ke apa. Di situ ada isu-isu syariah. Dia kena perhatikan. Ada pula melibatkan kutu emas. Kan, walaupun emas tu tak ada kaitan dengan kutu tapi ada juga kaitan juga dengan emas, tapi emas tu adalah item ribawi Nabi sebut dalam hadis Ubadah bin Samit dan sebagainya. Maka kena tengok, perhatikan betul-betul bagaimana kita berurus niaga. Kalau beli macam mana, nak dapatkan emas macam mana nak bagi kepada orang yang ada nama-nama tu dan seterusnya. Maka itu juga antara perkara yang perlu diperhatikan. Jadi secara umumnya kalau setakat saya dengan dai ada 5-6 orang ke apa bantu-membantu, tak ada isu lah berkait dengan kutu ataupun pinjaman lah. Atas asal dasar dia punya dasar dia akad dia qard, pinjam. Jadi sebenarnya pinjam, tapi pinjam bentuk macam mana? Pinjam dalam bentuk saya bagi awak pinjam dengan syarat awak bagi pula saya pinjam. Okey. Kan dia ada tu, maksudnya aslafak, maksudnya aku bagi kau pinjam, kau bagi pula aku pinjam. Jadi dia ada dia punya konsep dia dan ada kaedah dia dalam mazhab Imam Malik. Dah ada perbincangan, maka dia adalah diharuskan dengan syarat jangan ada pertambahan hutang apa semualah, maka itu jadi riba pula lah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sian kutu saya dipermainkan. Ya, emosinya emosinya. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz TV3. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Islam mengharuskan apa-apa jenis pertandingan, tetapi kita kena awas, kena perhatikan betul-betul dalam pertandingan yang nak kita masuk, sama ada sebagai pihak yang nak masuk pertandingan ataupun pihak penganjur. Kena tengok daripada sudut hukum-hukum ini, sama ada semualah peringkat masjid ke, surau ke, sekolah, PIBG ke, kantin ke, nak buat apa-apa kan. Maka semua tu kena tengok kalau nak buat pertandingan. Ada pertandingan dibenarkan, ada pertandingan yang membawa kepada unsur judi yang diharamkan. Maka sebagai seorang Muslim, kita terus belajar dan belajar memahami apakah sebenarnya yang boleh dan tak boleh. Dan itulah sebenarnya kita bila mana ada keimanan, ketakwaan, maka kita akan tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan untuk topik kita pagi ini dan doa Ustaz sebagai penutup program pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah berkatilah harta kami, jauhilah harta-harta kami, pendapatan kami daripada perkara-perkara yang Engkau haramkan. Amin. Dan jauhilah kami daripada perkara-perkara yang syubhah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Mustafar Muhammad Suki kerana suka dan sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hilman dan juga guru kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik sirah, iaitu kisah 25 Rasul Nabi Yahya alaihi salam, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, pertandingan tidak salah andai seiring dengan syariah. Suram bertukar indah untuk kehidupan yang lebih barakah. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.